Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini satu lagi berita paling buruk untuk Parti Bersatu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Keputusan ini pastinya paling mengecewakan Parti Bersatu. Diingatkan Parti Bersatu makin kuat, tapi nampaknya makin menemui jalan buntu. Kali ini mereka terima berita buruk, keputusan buruk daripada Sabah. Apabila PRN 17, GRS telah menolak kerjasama dengan Bersatu dan Pejuang. Dengan kata lain, netizen kata, baguslah, jangan terlampau banyak lagi parti, kata mereka. Dan ada netizen daripada Sabah, para pengikut politik yang ada di Sabah, bercakap-cakap di kedai kopi, di mana-mana lah. Mereka kata, jangan lagi ditambah parti komponen dalam GRS, cukup sudah. Ahli dalam komponen GRS itu terutamanya parti tempatan, kata mereka. Lebih baik parti tempatan saja dan jangan lagi dimasukkan parti-parti bukan tempatan. Karena kita tahu Parti Bersatu itu adalah parti nasional, bukan parti tempatan, bukan parti lokal. Pejuang juga begitu. Ianya daripada parti kebangsaan, bukan daripada lokal. Yang lokal ni yang ditubuhkan di Sabah. Pusatnya di Sabah, berpusatkan di Sabah dan pusat pentadbirannya di Sabah. Itulah parti lokal. Jadi ramai yang setuju dengan tindakan GRS menolak kerjasama dengan Bersatu dan Pejuang. Mereka mengambil contoh paling mudah apa yang berlaku di Sarawak. Apabila GPS turut tidak ada kerjasama dengan mana-mana parti daripada Semenanjung Malaysia. Mereka adalah parti lokal atau parti tempatan. Gabungan Rakyat Sabah GRS tetap dengan pendirian menolak kerjasama dengan parti lain dari Semenanjung bagi menghadapi pilihan raya ke-17. Ketua penerangannya, Datuk Janiston Bangkuai berkata, tiada sebab untuk GRS menjalin kerjasama dengan parti lain memandangkan ia kini serasi dengan Pakatan Harapan PH Sabah dalam mentadbir negeri. Katanya, pendirian GRS itu juga mengambil kira keyakinan rakyat Sabah terhadap gabungan berkenan dalam meneruskan usaha yang dirancang ke arah membangunkan negeri. Mengambil kira keyakinan rakyat kepada GRS dan keserasiannya dengan PH Sabah dalam mentadbir negeri, tiada sebab untuk gabungan parti tempatan itu menjalin kerjasama dengan parti lain yang berpengkalan di Semenanjung, katanya dalam satu kenyataan. Bang Kuai mengatakan pendirian GRS itu susulan kenyataan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Datuk Seri Mukriz Mahathir kemarin yang menyuarakan minat partinya bekerjasama dengan GRS. Semalam Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu pula, Tan Sri Muhyiddin Yassin pula, menyatakan akan meneliti sama ada mahu bekerjasama dengan parti lain termasuk GRS pada PRN 17 nanti. Bang Kuai yang juga Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah PBS berkata, GRS akan menumpukan usaha merealisasikan agenda Sabah Maju Jaya dalam membangunkan negeri dan menyatu padukan rakyat. Pada masa sama, katanya GRS juga akan terus memperkukuhkan lagi kerjasama sedia ada dengan Pakatan Harapan Sabah, memandangkan gabungan itu amat selesa dengan Pakatan Harapan Sabah dan rakan-rakan lain sedia ada dalam kerajaan GRS PH+. PH Sabah memilih untuk menyokong pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri apabila segelintir ahli Dewan Undangan Negeri Adun UMNO Sabah berkomplot dengan Parti Warisan untuk menumbangkan kerajaan negeri pada awal tahun lalu. Keputusan PH Sabah menyokong Haji Ji sebagai Ketua Menteri Sabah didorong kebimbangan terhadap momentum membangunkan Sabah akan terganggu disebabkan keadaan politik yang tidak stabil akibat tindakan pihak yang mahu menggulingkan kerajaan. Katanya mengulas lanjut, Bang Kuai berkata GRS melihat hasrat Pejuang dan Bersatu untuk bekerjasama sebagai tanda keyakinan mereka terhadap keikhlasan dan kesungguhan gabungan parti tempatan itu menerajui kerajaan negeri. Sebagai gabungan parti tempatan, GRS akan sentiasa berpandu
kepada pandangan dan sentimen rakyat Sabah dalam membuat sebarang keputusan. JRS amat menghargai sambutan positif dan perasaan selesa majoriti rakyat Sabah terhadap kerajaan JRS PH Plus, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya mulakan isu kali ini dengan komen daripada netizen berkait isu kali ini. Netizen mengomen isu kali ini, kata mereka, belum pernah kami dengar ada parti politik yang membuat seperti satu ugutan kepada para pengundi. Netizen ataupun komen netizen dalam ruangan Malaysia kini menyebut, boleh pula pengundi diugut dan boleh pula pengundi ditakut-takutkan. Kata mereka, sejak bila pula pengundi boleh ditakut-takutkan oleh parti politik yang bertanding? Dulu, kata netizen, pengundi yang boleh menakut-nakutkan calon atau parti politik dengan mengugut, kami tak undi anda. Atau diugut, kami tak akan turun undi. Itu antara kata-kata netizen dulu. Sekarang terbalik sudah pula. Manakan tidak? Apakah tidak netizen memberikan komen kalau ini yang berlaku? Ada bukti, terus pergi ke SPRM saja, kata netizen. Dan boleh pula ugut macam ni, kata mereka, terhairan, terkedu dengan ini seperti satu ugutan yang dibuat oleh Parti Perikatan Nasional dalam laporan Malaysia kini, Janji PAS. Dengan mengatakan kalau Pakatan Harapan menang, Perikatan Nasional akan filekan petition. Atau dengan kata lain, kalau Pakatan Harapan menang, akan ada pilihan raya lagi kalau menang. Jadi, diorang harap supaya boleh menang. PAS melontarkan amaran awal bahawa mereka pasti akan memfilekan petition sekiranya calon Pakatan Harapan memenangi pilihan raya kecil PRK pada Sabtu ini. Dalam tempoh kempen berbaki kira-kira 4 hari saja lagi, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mendakwa ketika ini PN sudah mempunyai bukti rasuah yang dilakukan pihak lawan mereka. Justru Taqiyuddin menyarankan agar pengundi di Kuala Kubu Bahru memilih Perikatan Nasional dan memenangkan calon mereka, atau berdepan dengan kemungkinan satu lagi PRK diadakan jika petition berkenan diterima. Malangnya saudara-saudara sekalian, untuk pengetahuan anda semua, petition ini bukan semestinya diterima apalagi dibicarakan. Kerana duluannya sudah ada. Yang mana kalau ikut duluan atau kalau ikut kes yang telah berlaku sebelum ini, pembatalan petition pernah berlaku. Untuk rekod sebelum ini, 2 petition telah diterima Mahkamah Pilihan Raya yang menyaksikan 2 calon PAS PN dibatalkan kemenangannya masing-masing di Kemaman dan Kuala Terengganu. Tetapi pembatalan yang seterusnya juga ialah apabila ada juga yang tidak dibatalkan, yang mana ada satu petition yang tidak diterima oleh Mahkamah Pilihan Raya. Di mana? Saya sebutkan kepada anda. Saudara-saudara sekalian, untuk rekod juga, suatu petition pilihan raya yang difailkan, ia bergantung kepada keputusan hakim dan terbuka sama ada untuk diterima atau ditolak. Saya bacakan sekali lagi. Bagaimanapun untuk rekod, bagi sesuatu petition pilihan raya yang difailkan, ia bergantung kepada keputusan hakim dan terbuka sama ada untuk diterima atau ditolak. BN juga pernah mengemukakan petition pilihan raya bagi mencabar kemenangan Abdul Hadi Awang bagi kerusi Parlimen Marang. Bagaimanapun Mahkamah Pilihan Raya di Terengganu menolak petition tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil menyifatkan kenyataan Taqiyuddin itu memberi gambaran bahawa Perikatan Nasional hampir menyerah kalah dalam PRK Kuala Kubu Bahru. Dalam video yang disiarkan ke akaun TikToknya, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata, semangat pembangkang nampaknya telah runtuh. Saya membaca laporan media kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin, kata jika PH ditakdirkan menang,
Jadi, ayat itu menunjukkan bahawa semangat PN telah runtuh dan seolah-olah mereka hampir bersedia untuk menyerah kalah, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi ialah belum tentu petition itu akan diterima, itu yang pertama. Yang kedua, ini kali pertama kita lihat satu amaran dan boleh juga dilihat, didengar seakan-akan satu ugutan yang mana kalau PH menang akan ada petition. Jadi maksudnya kalau PN menang tak ada petition. Macam itulah, lebih kurang macam itulah kan. Jadi kalau begitu, kalau PH kalah, PN tak akan buat apa-apa. Jadi mereka mungkin menghalalkan apa yang mereka katakan rasuah salah guna yang mereka ada buktinya. Tapi kalau PN kalah, PH menang, barulah mereka bertindak. Apa punya standard macam tu kan? Kita pun hairanlah. Jadi saudara-saudara sekalian, apa komen anda tentang isu kali ini? Yang menariknya ialah, adakah ini adalah petanda bahawa pihak-pihak pembangkang iaitu Perikatan Nasional sudah dapat menghidu mereka akan kalah di dalam pilihan raya kali ini dan mereka akan mula kehilangan pengaruh dan juga kepercayaan daripada para pengundi. Kerana ingat, sesuatu perkara itu boleh jadi domino. Kalah hari ini, kalah berterusanlah, terus dan terus dan terus dan terus. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.